Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Profesor Madia, Dr. Azin Nurhaini binti Mansur dan semua rakan-rakan yang dihormati. Hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan yang ke-11 akan membentangkan tajuk model kepimpinan instructional Hollinger. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri ahli kumpulan 11 yang terdiri daripada Cikgu Hud bin Sulong, saya Cikgu Nurella dan rakan seterusnya iaitu Cikgu Hugh Peggy. Terlebih dahulu kami ingin menjelaskan definisi kepimpinan instruksional. Perkataan kepimpinan itu sendiri membawa maksud keupayaan untuk mempengaruhi, memotivasikan, mengubah sikap dan tingkah laku pengikutnya untuk mencapai sesuatu matlamat organisasi. Dari aspek kepimpinan di institusi pendidikan mula, kepimpinan ialah keupayaan pemimpin mempengaruhi, memotivasi, mengubah sikap dan tingkah laku pengikutnya iaitu subordinat untuk menjayakan sebarang perubahan bagi mencapai matlamat organisasi. Perkataan instructional pula berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu instruction yang berasal daripada kata dasar instruct yang bermaksud ajar. DBY 1984 mendefinisikan kepimpinan instruksional sebagai satu tindakan yang diambil oleh seseorang pengetua atau yang diturun kuasakan untuk meningkatkan perkembangan pembelajaran pelajar. Ia juga merupakan usaha yang diambil oleh pemimpin sekolah untuk menyediakan inovasi kurikulum dan untuk memperkembangkan proses PDP dengan tujuan menjayakan matlamat sekolah. Pelopor model kepimpinan instruksional Hollinger. Model kepimpinan Hollinger telah dipelopori oleh Profesor Philips Hollinger. Hollinger 2000 telah melakukan pengubahsuaian semula model dan konsep kepimpinan instruksional daripada model sebelum ini yang dibangunkan bersama-sama oleh beliau sendiri dan Murphy pada tahun 1985. Okey, ini adalah sejarah kepimpinan instruksional Hollinger. Pada mulanya, model kepimpinan Hollinger dibangunkan sendiri oleh Hollinger bersama Murphy pada tahun 1985. Mereka membangunkan model pengurusan pengajaran penutur dan mengkaji literatur mengenai keberskanan sekolah. Dari analisis empirikal dan teori mereka, mereka kemudiannya mewujudkan rangka kerja pengurusan pengajaran dan 3 dimensi dan 11 deskriptor pekerjaan. Bagaimanapun, pada tahun 2000, Hollinger telah melakukan pengubahan semula model dan konsep kepimpinan instruksional dengan model sebelum ini. Model kepimpinan instruksional Hollinger 2000 ini masih mempunyai 3 dimensi iaitu mentakrif matlamat sekolah, mengurus program instruksional dan menggalakkan iklim sekolah. Hollinger menggugurkan subdimensi menguatkuasakan piawaian akademik yang terkandung di dalam dimensi menggalakkan iklim sekolah. Oleh itu, dalam model kepimpinan instruksional Hollinger 2000 ini masih mempunyai 3 dimensi iaitu mentakrif matlamat sekolah, mengurusi program instruksional dan menggalakkan iklim sekolah. Terdapat 10 dimensi yang digegarkan iaitu merangka matlamat sekolah, menjelaskan matlamat sekolah, menyelia dan menilai instruksional, menyelaras kurikulum, memantau perkembangan murid, menjaga masa pengajaran, menggalakkan perkembangan profesional, mengekalkan sokongan pembelajaran dan menyediakan insentif kepada guru dan murid. Ini adalah kepentingan model kepimpinan instruksional Hollinger. Ia sangat penting untuk menyediakan inovasi kurikulum dan untuk memperkembang proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP dengan tujuan menjayakan matlamat sekolah. Okey, seterusnya kita melihat kepada fungsi model kepimpinan instruksional. Ia boleh dipecahkan kepada 4 bahagian yang utama iaitu memberi bimbingan, menerajui, mempengaruhi dan memberi dorongan. Ia mempengaruhi, menerajui, memberi bimbingan dan dorongan kepada guru dan murid dalam usaha menambah baik dan meningkatkan program-program berkaitan proses pengajaran dan pembelajaran. Peranan utama model kepimpinan instruksional ini adalah untuk melaksanakan pelbagai tugas seperti pencerapan di dalam bilik darjah, pembangunan staf dan pembangunan kurikulum menurut Smith dan Andrews 1989.
Selain itu, ia memberi arahan dan tunjuk ajar, membina komuniti pembelajaran berkongsi sama dalam membuat keputusan, memelihara dan mempertahan perkara-perkara asas, manfaat dan mengoptimumkan masa, menyokong perkembangan staf yang berterusan serta merancang semula sumber-sumber untuk menyokong program di sekolah. Ini adalah rajah yang menunjukkan model kepimpinan instruksional Hollinger. Ada 3 dimensi utama iaitu mentakrif misi sekolah, mengurus program instruksional dan membentuk iklim sekolah. Okey, di bawah dimensi yang pertama ada merangka matlamat sekolah, menyampaikan matlamat sekolah. Dimensi yang kedua, menyelia dan menilai instruksional, menyelaras kurikulum dan memantau perkembangan murid. Seterusnya di bawah dimensi yang ketiga iaitu membentuk iklim sekolah, dia ada menjaga masa instruksional, menggalakkan perkembangan profesional, mengekalkan sokongan pembelajaran, menyediakan insentif kepada guru dan murid. Berikut adalah 3 contoh artikel yang kami perolehi yang menunjukkan kajian tentang kepimpinan instruksional. Okay, ini artikel yang pertama yang bertajuk Hubungan Amalan Kepimpinan Instruksional Pengetua dan Kecerdasan Emosi dengan Aplikasi Kendiri Guru Sekolah Menengah di Daerah Sempungan Sabah. Ini adalah artikel yang kedua dan ini adalah artikel yang ketiga yang bertajuk Kepimpinan Instruksional Pengetua dan Hubungannya dengan Komitmen Guru di Sekolah Berprestasi Tinggi SBT di Daerah Seremban. Okey, dan ini adalah contoh soal selidik yang telah kami perolehi. Soal selidik ini adalah daripada Universiti Melaya. Soal selidik ini pada bahagian pertama dia adalah maklumat sekolah. Bahagian kedua ialah soal selidik komponen pengajaran dan budaya sekolah dan bahagian yang ketiga adalah soal selidik budaya sekolah. Okey, sekian pembintangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.